Selamat pagi. Kali ini saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana kita launch ataupun lancarkan Ubuntu menggunakan VMware. Okay, seperti yang anda tengok di sini ni, kita dah lancarkan VMware. Kemudian kita just klik Ubuntu sebab kita dah ada station. Kalau kemudian kita klik play virtual machine. Okey, kemudian setiap kali dia akan keluarkan ya, sebab dia dah detect mana-mana peranti ataupun storage yang kita attach dengan USB. Okey, so just okay. Dan dia akan start lah Ubuntu. Untuk virtual machine ni kita boleh install macam-macam OS lah. You nak install Windows lagi pun boleh. You nak install lain-lain Linux distribution pun boleh. Red Hat apa. Jadi dia seumpama anda mempunyai satu komputer virtual. Okey. Seperti anda lihat, dia mengambil masa yang agak lama lah untuk memulakan sesuatu komputer tu. Sebab virtual machine ni menggunakan prosesor dan juga yang besar lah, besar juga memori. Okey, dan bila dia dah mulakan komputer tu, dia akan paparkan ni lah interface Ubuntu ni untuk kita masukkan password lah. So klik kepada user anda dan dia akan minta password lah. Pastikan anda ingat waktu set up Ubuntu tu, password yang anda letak lah. Kalau silap tak boleh masuk. Okey, so just enter dan masukkan password, enter. Dan anda akan masuk ke interface atau antarmuka Ubuntu lah. Seperti biasa, sebab kita menggunakan VMware ni, jadi pemprosesan dia agak lambat. Tapi kalau anda install Ubuntu ni di komputer, di real komputer ataupun di laptop anda sendiri, so ia sangat cepat lah. Tips saya ialah kalau nak cepat lagi, anda menggunakan SSD. Okey, akhirnya antarmuka untuk Ubuntu dah keluar. Ini macam dalam anda biasa dengan environment Windows, environment untuk komputer ni handphone anda itu Android atau iOS, mesti ada wallpaper lah, macam biasalah wallpaper. Kemudian ini adalah file-file yang ada dalam kita punya directory ya. So dia Linux seperti yang kita belajar ataupun kita tahu, ia menggunakan root system dan dia menggunakan berdasarkan pada user. So ini user saya, Ispa ni sebagai user, dan dalam folder ni adalah file-file yang dikendalikan oleh user ataupun pengguna Ispa tadi. Okey, cara guna dia dan cara buka dia sama macam Windows lah. Klik 2 kali ataupun boleh klik kanan dan open.
DP dengan menggunakan VMware ni dia makan masa lah. Okey, jadi dah buka. So sama lah, jadi kita ada dokumen, ada download. Ini semua adalah file-file yang ada lah. Selain daripada cara yang kita menggunakan $sign atau $prompt command yang kita belajar itu, ini adalah menggunakan antarmuka lah. Macam mana kita nak navigate antara satu folder ke satu folder. Okay. Dan kita juga boleh menggunakan ataupun kita boleh create another folder dengan menggunakan GUI saja kalau menggunakan interface Ubuntu ni. Okay. Contoh saya nak create folder DFM 4023. Jadi saya just type dan saya just create saja. Dan adalah sama seperti apa yang anda buat dekat Windows. Tidak terlampau sukar lah. Dan anda pun biasa buat dekat Android juga. Benda yang hampir sama. Okay. Dan sama dengan file lah. Bila anda create file, anda boleh simpan dalam ni lah. Contoh kita menggunakan writer ni. Ini adalah salah satu text editor lah dalam Linux, iaitu LibreOffice Writer. Kita tunggu sebentar, macam biasalah. Masa sikit. Sebab saya menggunakan VMware, bukannya PC betul ya. Okay, dekat mana? Selain daripada software yang ada dekat sini ataupun apps ni, you boleh juga tengok lagi-lagi semua app yang ada dalam you punya komputer atau Linux ataupun Ubuntu. Dengan klik kat sini lah, sudah keluar app-app apa lagi yang ada. Okay, ini yang frequent, ini yang all lah. Ini semua yang ada lah. Jadi kalau anda biasa pakai Android tu, saya ingat tidak ada masalah lah untuk menggunakan interface atau antarmuka Ubuntu ini. Okey. Sekarang ini adalah LibreOffice Writer yang saya buka tadi. So kita boleh pilih lah sama ada kita nak buka file baru ataupun buka file yang sudah ada. Jadi untuk ini kita akan buat satu file baru untuk hari ini. Dan kita cuba save dalam folder DFN 4023 tadi. Okay. Saya ulang. Saya akan buat satu file baru. Dan kita akan save dalam DFM 4023 yang saya buat tadi. Okey, jadi kita cuba type lah apa-apa dekat sini. Cubaan. Contohlah saya type cubaan menulis surat. Okey. Dan kita save kepada file ataupun folder yang kita buat tadi, iaitu DFN 4023 dengan nama surat. Okey, surat. Sorry. Sekali lagi, surat. Okey. Dan tekan button save. Okey, semudah itu. Dan kita cuba tutup. Kita tengok dekat folder kita tadi, ada tak
fail surat yang kita baru save tadi. Okay, so kita masuk dokumen. Okay, dalam dokumen ada DFN 4023. Okay, dan ada surat. Dan .odt ini adalah nama program atau app yang kita guna, iaitu jenis file dia adalah .odt. Tak sama dengan yang biasa kita tengok kalau dalam Windows kita akan jumpa .doc atau .docx. Okey. Okey, jadi anda mungkin tertanya-tanya macam mana kita nak masuk terminal. Dollar sign yang kita belajar itu, arahan-arahan yang kita belajar untuk kita implementasikan dekat Ubuntu ni. Jadi mudah saja, pergi dekat app. Okey. Cari terminal. Kalau tidak ada di sini, pergi search, type terminal. Sekarang T pun dah ada, kalau terminal, klik 2 kali. Sudah kat sinilah you boleh menggunakan perkataan-perkataan atau arahan-arahan menggunakan sudo mkdir, okey, ls apa semua tu. So dia akan minta password lah. Okay. So kita sekarang apa yang saya tunjukkan adalah saya buat satu folder PKS. Okay. Macam saya listkan apa yang ada dalam folder explore tadi. User explore. So kita ada desktop, dokumen, download, music, picture dan PKS yang baru kita buat. Dan anda boleh gunalah command-command yang untuk uruskan user, untuk uruskan file dan sebagainya kat sini. Dan juga selain daripada cara ini adalah cara menggunakan GUI. Okey, itu saja untuk kali ini. Selamat mencuba. Terima kasih. Bye.